pertama sekali sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, dan sama-sama juga kita diberikan nikmat untuk masih lagi berkumpul dalam majlis ilmu dalam kuliah subuh pada pagi ini. Alhamdulillah. Seterusnya, sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda, berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita dipermudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat kelak insya-Allah. Jadi subhanallah, pada pagi ini seperti biasa saya akan mulakan dengan sebuah hadis yang mana menggambarkan tentang kelebihan mereka yang menuntut ilmu. Jadi subhanallah, kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, Nabi bersabda yang bermaksud, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, satu kelebihan buat mereka yang suka menuntut ilmu, suka mencari ilmu, suka mencari kuliah untuk menuntut ilmu, guru-guru yang pelbagai. Jadi mudah-mudahan usahanya itu dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkannya untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini pada pagi ini ingin saya kongsikan tentang beberapa sikap yang mana sikap ini perlu kita elakkan, perlu kita cuba hindari. Supaya apa? Supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang tidak membau ataupun tidak mencium bau syurga. Jadi subhanallah, satu perkara yang sangat penting tuan-tuan dan puan. Kita ni semua sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, pasti satu tujuan yang kita inginkan apa dia? Ingin mencium bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat ingin mencium, bahkan kita ingin masuk ke dalam syurga Allah. Pasti kena ada niat, kena ada azam dalam hidup kita setiap hari. Ya Allah, biarlah apa yang kita lakukan ya Allah pada hari ini dapat menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang paling penting dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita. Kita nak jumpa Allah, kita nak masuk syurga Allah, kita nak cium bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi subhanallah, kita lihat bagaimana Nabi SAW menceritakan. Nabi bersabda ketika mana dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Kan Nabi cerita bagaimana dalam perjalanan Isra' Mi'raj yang mana Nabi melihat syurga. Ketika mana Nabi melalui peristiwa Isra' Mi'raj. Ketika mana Nabi SAW masuk ke dalam syurga, lalu Nabi bersabda, ketika dalam sebuah hadis, kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga, ternyata di dalamnya, dalam syurga itu banyak kubah terbuat daripada mutiara dan tanahnya daripada minyak kasturi. Subhanallah. Kita lihat dekat situ hadis tersebut kata apa? Nabi nampak dalam syurga ada kubah-kubah yang terbina daripada mutiara dan tanah juga dibina daripada minyak kasturi. Subhanallah, kalau kita lihat minyak kasturi tu tuan puan, baunya kita boleh bau yang sangat-sangat wangi. Dan dalam hadis yang riwayat lain dikatakan Nabi kata apa? Saya dimasukkan ke syurga, ternyata di dalamnya ada kubah-kubah daripada mutiara dan tanahnya daripada misk kasturi. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Anbiya. Jadi subhanallah, kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, perjalanan yang seterusnya Nabi kata apa? Hingga aku tiba di Sidratul Muntaha, hatta intaha bi ila Sidratul Muntaha wa ghasyiyaha alwanun la adri ma hiya thumma adkhaltul jannah. Hingga aku tiba di Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warnanya aku tidak tahu apa itu, kemudian aku dihantarkan ke syurga. Jadi subhanallah, maksudnya di Sidratul Muntaha itu, di dekat Sidratul Muntaha itu ada syurga tempat tinggal. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, syurga itu sendiri daripada bau-bauan yang sangat-sangat wangi. Ada tanahnya itu daripada kasturi. Kan maksudnya bila kita lihat kasturi, bila kita tahu sendiri, maksudnya baunya adalah sangat-sangat wangi. Dan dalam riwayat yang menyebutkan bau wangian syurga itu
dapat dihidu daripada jarak perjalanan yang sangat-sangat jauh. Contohnya, yang pertama ada riwayat yang mengatakan bahawa jarak kalau kita nak cium bau syurga itu, jarak perjalanan dalam ada yang 40 tahun. Ada dalam riwayat lain yang mengatakan 70 tahun. Ada riwayat lain mengatakan 500 tahun. Jarak perjalanan tersebut kita dah boleh bau bau syurga yang sangat-sangat wangi. Subhanallah. Dan dikatakan tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, wangian syurga ini tidak dapat dicium daripada panca indera yang biasa ini, tetapi dapat dihidu dengan indera yang khas, kan, satu indera yang khas yang diberi kepada manusia-manusia yang terpilih. Yang maksudnya indera khas yang diberikan kepada manusia yang terpilih yang berada dekat dunia. Kita lihat kisah-kisah yang diceritakan, yang mana tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, bila kita dengar bahawa syurga itu wangi, kan, subhanallah, dalam syurga itu dapat dibau daripada jarak yang perjalanan yang sangat-sangat jauh. Pasti kita nak jadi golongan yang boleh mencium bau syurga, kan? Pasti kita nak menjadi antara golongan yang boleh mencium bau syurga daripada jarak perjalanan yang jauh. Tapi apakah cara-caranya? Okey, baik. Kita lihat dalam sebuah riwayat ketika mana seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, kan? Seorang sahabat bernama Anas bin Malik, yang nak diceritakan ini adalah tentang pakcik saudaranya, Anas bin Nadar. Okay? Anas bin Nadar. Yang ketika mana dalam peperangan Uhud, para sahabat berkumpul dalam peperangan Uhud, ramai yang syahid. Lalu Nabi SAW menitahkan, kumpulkan jenazah-jenazah mereka yang syahid. Kumpulkan jenazah-jenazah mereka, para sahabat yang syahid. Jadi mereka mengumpulkan para sahabat atau mereka mengumpulkan para syuhada. Namun tidak cukup salah seorang, tidak cukup para syuhada tersebut mereka kumpulkan. Dan salah seorang mereka yang mereka tidak kumpulkan, tak jumpa, adalah seorangnya Anas bin Nadar. Mereka tak jumpa lagi ni Anas bin Nadar. Cari, akhirnya jumpalah jenazah Anas bin Nadar. Dan ketika itu para sahabat mendapati dekat atas tubuh Anas bin Nadar ini terdapat 80 tikaman daripada pedang, lembing ataupun anak panah. Seolah-olah apa dia? Seolah-olah Anas bin Nadar ini betul-betul ketika peperangan itu betul-betul berserah. Maksudnya betul-betul buat yang terbaik ketika itu, dan seolah-olah Anas bin Nadar ini menjadi perisai ketika dalam peperangan tersebut. Dan subhanallah, para sahabat mengatakan bahawa Anas bin Nadar ini sangat-sangat gagah, sangat-sangat berani. Dan ketika itu Anas bin Malik kata apa? Kan, anak saudara ni kata apa? Dia kata, aku tidak heran kenapa Anas bin Nadar begitu. Kan apa? Sebelum Anas bin Nadar itu turun perang, dia telah mendengar, maksudnya Anas bin Malik dengar bahawa Anas bin Nadar ini, dia dengar bahawa pakcik saudara ini mengatakan bahawa apa dia? Bahawa dia, maksudnya pakcik tersebut, Anas bin Nadar ini kata, dia telah mencium bau syurga datangnya, dia telah mencium bau yang sangat wangi datangnya daripada belakang bukit Uhud. Maksudnya apa? Maksudnya subhanallah, kita lihat dekat situ bahawa ada bau yang dapat dibau oleh orang-orang yang terpilih, insan-insan yang terpilih, dan bau itu merupakan bau daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah antara kisahlah riwayat mengatakan pakcik saudara Anas bin Malik ini, dia nak syahid ni kan. Jadi sebelum itu dia dah bau-bauan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bau itu ketika itu dibau daripada belakang bukit Uhud. Baik, tuan-tuan dan puan, kan, maksudnya apa? Dalam riwayat hadis-hadis yang mengatakan bahawa ramai ada antara manusia yang dapat mencium bau syurga. Tapi dalam juga hadis-hadis yang lain, ada juga dikatakan bahawa ada mereka ataupun golongan-golongan yang lain tidak dapat mencium bauan syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, kita lihat kat sini. Siapakah mereka yang tidak dapat mencium bauan syurga? Yang ini kita nak tahu dan cuba elakkan daripada kita menjadi golongan tersebut. Okey, baik, insya-Allah. Saya ceritakan antara orang-orang ataupun antara insan ataupun antara golongan-golongan yang tidak dapat mencium bauan syurga. Yang pertama, kita cuba buat checklist dan hindari perkara ini.
Yang pertama adalah mereka yang ada perasaan sombong. Ini dia, penting tuan-tuan dan puan. Orang yang tidak boleh mencium bauan syurga, yang pertama adalah orang yang sombong. Adalah orang yang ada dalam perasaannya. Kalau kita lihat hadis daripada Utbah bin Amir, kalau seseorang itu meninggal dunia, dalam hatinya ada ada perasaan sombong walaupun sebiji sawi, kan, sebiji sawi, maka dia tidak dapat untuk mencium bauan syurga. Dan juga bahkan bukan setakat tidak diizinkan untuk mencium bauan syurga, bahkan itu juga dia tidak diizinkan untuk tengok syurga. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Itu dia. Maksudnya apa? Orang yang sombong, dalam dirinya rasa ada perasaan sombong, perasaan yang dia hebat, perasaan yang orangnya keras kepala dan sebagainya. Dan kita lihat tuan-tuan puan, betapa kalau boleh seelok-eloknya kita elakkan daripada ada perasaan sombong. Kita lihat betapa sebenarnya kita akan rasa rugi bila kita maksudnya apa tahu, kalau orang yang sombong ini bukan setakat mencium, bahkan tidak dapat melihat syurga, kan, kita akan rasa rugilah mereka yang tidak dapat melihat. Subhanallah, kalau kita lihat satu perkara yang besar, kan, Kaabah di Mekah. Bahkan kalau kita lihat, kalau dengar cerita-cerita orang lah, kan, orang lain yang kalau tak dapat lihat Kaabah, mereka akan rasa rugi. Macam tu jugalah kalau syurga. Kalau tak dapat lihat syurga, kalau tak dapat nak bau, kan, nak cium bauan syurga ini, pastilah akan rasa-rasa yang amat sangat-sangat rugi. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Abu Raihanah. Baik, sahabat yang bernama Abu Raihanah ini, dia bila dia dengar Nabi membaca hadis ini, dia menjadi panik. Dia takut. Kenapa dia takut? Kan, sebab sebiji sawi, sombong sebiji sawi yang kecil itu pun tidak dapat mencium bauan syurga. Sebab apa? Sebab apa Abu Raihanah ini takut, panik? Rupa-rupanya sebab Abu Raihanah ini seorang yang sukakan kecantikan. Dia suka berpakaian yang segak-segak. Dia suka berpakaian yang orang kata apa, yang kemas lah, yang segak-segak, yang kemas-kemas, kan, yang ada fashion-fashion dia ketika zaman tersebut. Jadi subhanallah, penampilannya segak lah, kan. Dia susah hati dengan dengan hadis sebentar tadi. Dia pun bercakap kepada Nabi SAW. Nabi kata, bukan macam tu. Nabi kata, ketika itu Abu Raihanah kata, berat hatinya, takut. Kerana apa? Kerana dia suka pakai pakaian cantik-cantik, kilat-kilat, tali kasutnya pun berwarna-warni. Adakah begitu pun dikira sombong? Dia tanyakan kepada Nabi. Lalu Nabi kata apa? Itu bukanlah sombong. Kerana Nabi kata, kerana Allah kan cantik dan Allah pun sukakan kecantikan. Allah cantik dan suka kepada kecantikan. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Raihanah sebentar tadi bukanlah dikira sombong. Tidaklah salah. Tetapi yang Nabi maksudkan dengan sombong yang disebutkan dalam hadis sebentar tadi, apa dia? Adalah mereka yang keras kepala. Mereka yang keras kepala. Maksudnya apa? Contoh, diberikan agama, diberikan nasihat, tetapi tidak dapat menerimanya. Jadi itulah yang dikatakan sombong ataupun keras kepala. Meremehkan nasihat orang lain, meremeh-remehkan apa yang dibawakan bukti oleh orang-orang lain. Jadi subhanallah, tuan-tuan dan puan, apa yang boleh kita dapat bila mana kita di atas muka bumi ini ada pangkat, ada gelaran, ada apa-apa sahaja jawatan, dekat situ latihlah diri untuk tidak berasa sombong. Latihlah diri untuk tidak bersikap sombong. Kan, kalau kita lihat mereka-mereka yang tokoh-tokoh yang ilmuwan lah, tokoh-tokoh yang kita boleh nampak, ulama-ulama, mereka ketika mana mereka dapat jawatan, mereka dapat pangkat, maka banyaklah lagi mereka berzikir, banyaklah lagi mereka beristighfar. Kan ada sebahagian ulama yang ketika mana mereka mendapat jawatan, pangkat, apa yang mereka buat? Kan ada yang dalam di Malaysia sendiri membasuh tandas, kan, untuk apa? Untuk hilangkan perasaan sombong tu. Sebab apa? Bila ada jawatan, bila ada pangkat, kan, orang-orang biasa pun mungkin boleh ada perasaan sombong, lagi-lagilah bila ada jawatan, bila ada pangkat, ini mungkin akan ada perasaan itu.
sombong. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka cuba sedaya upaya untuk berzikir. Mereka cuba sedaya upaya untuk melakukan satu perkara untuk mengelakkan diri mereka daripada perasaan sombong. Contoh basuh tandas. Ada juga para ulama yang lain, mereka menggali kubur dan cuba duduk dalam tempat tersebut. Untuk hilangkan apa? Ya Allah, satu hari nanti aku akan ada dekat sini. Buat apa aku nak rasa perasaan sombong? Jadi menggali kubur, duduk di situ untuk hilangkan perasaan sombong. Jadi itulah dia hadis sebentar tadi, kan, tentang orang-orang yang sombong. Jadi kita cuba elakkan daripada perasaan tersebut dengan banyakkan berzikir, banyakkan beristighfar, cepat-cepat ada amalan untuk menghilangkan perasaan tersebut. Baik, itu yang pertama dapat saya kongsikan. Yang kedua siapa dia? Golongan mereka yang mencari ilmu akhirat tetapi niatnya adalah untuk mencari kesenangan dunia. Baik, mereka yang mencari ilmu akhirat tetapi niat mereka apa? Niat mereka untuk mencari kesenangan dunia. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mempelajari ilmu agama, dia belajar ilmu agama bukan bertujuan mendapat keredaan Allah. Bukan bertujuan untuk mendapat keredaan Allah, tetapi mendapat kekayaan dan kedudukan di dunia semata-mata, pada hari kiamat kelak dia tidak mencium bauan syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi subhanallah, kita lihat kat situ tuan-tuan dan puan. Orang golongan yang kedua, siapa yang tidak mendapat bauan syurga, adalah mereka yang mencari ilmu bukan semata-mata kerana keredaan Allah, tetapi mereka yang mencari ilmu semata-mata untuk mendapatkan kekayaan dan juga kesenangan dunia semata-mata. Jadi subhanallah, kalau boleh tuan-tuan dan puan, bila kita mencari ilmu, pergi kuliah, dapat ilmu ni, biarlah kita buat pertama sekali sentiasa tajdid niat, sentiasa tengok niat kita, ubah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita buat satu perkara tu, ya Allah, aku buat ni, aku pergi kuliah ni, aku cari ilmu ini adalah untukmu ya Allah. Kan? Pergi belajar di Al-Azhar kerana-Mu ya Allah. Pergi belajar dekat mana-mana sekalipun kerana-Mu ya Allah. Bukan niat daripada awal tu, aku cari ilmu ni, lepas ni aku nak buat macam-macam benda untuk aku jadi kaya. Kan? Cari ilmu ni untuk kaya. Tak. Dia cari ilmu, niat pada awalnya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, itu golongan yang kedua. Orang yang mencari ilmu tetapi untuk kesenangan dunia. Baik. Jadi that's why kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, pada zaman ini ada mereka yang ketika mana mereka sedang naik, mereka sanggup, bukan naik je, tapi mereka bila ada sedikit ilmu sahaja, mereka dah kata ulama ni macam ni. Mereka dah kata orang imam-imam ni dah macam ni. Kan ada yang macam tu. Sebab apa? Sebab mereka rasa dah ada ilmu ni, dah cukup ni. Mereka dah boleh tandingi ulama-ulama yang lain. Itu yang perlu dibetulkan niat lah. Okay? Dan supaya apa? Supaya kita, keturunan-keturunan kita tidak menjadi seperti begitu. Maksudnya apa? Mereka yang menandingi ulama, mereka yang niat cari ilmu ni nak mencari kesenangan dunia semata-mata. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Siapa yang seterusnya yang tidak dapat mencium bauan syurga? Okay, baik. Siapakah dia? Yang diharamkan bauan syurga adalah orang yang menisbahkan nasab yang bukan kepada ayahnya. Orang yang menisbahkan nasab yang bukan kepada ayahnya. Hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang mengaku dia keturunan yang bukan daripada ayahnya sendiri, maka tidak boleh mencium bauan syurga. Maksudnya apa? Dia mengaku bahawa dia menggunakan nasab orang lain, dia menggunakan susur galur keturunan-keturunan orang lain, dia menggunakan dia ni contohnya Allahumma selamat, dia menggunakan nasab, contohnya Allahumma selamat. Kalau kita lihat tuan-tuan puan, banyak gelaran, contohnya Said, kan, Al-Idrus, Al-Yahya, As-Sagaf, kan ada keturunan-keturunan yang menggunakan nama belakangnya
keturunan As-Sagaf, keturunan Al-Yahya, keturunan Al-Idrus. Yang mana keturunan-keturunan ini kita tahu bahawa mereka ada susur galur keturunan-keturunan yang baik. Okey, baik. Tetapi ada mereka insan-insan lain ni, mereka nak jadi seperti itu, mereka menggunakan gelaran tersebut masukkan kepada nama mereka. Kan? Yang ni lah mereka golongan-golongan yang tidak dapat mencium bauan syurga. Kenapa? Kerana mereka menasabkan diri mereka kepada yang bukan ayahnya, yang bukan keturunan mereka. Jadi subhanallah, kenapa penting? Kenapa penting sangat-sangat? Jangan suka-suka hati untuk kita menasabkan diri kita kepada mereka, kepada yang bukan ayahnya ataupun keturunannya. Sebab apa? Sebab di situ bersangkut paut dengan hukum hakam. Apa dia contohnya? Hukum hakam tentang perwarisan, hukum hakam tentang faraid, hukum hakam tentang wali nikah, hukum hakam tentang wakaf dan sebagainya. Jadi bila mana kita dalam keturunan, sebuah keturunan, perlulah cari sebaik-baiknya apa susur galur keturunan kita, siapakah ayah kita, siapakah atuk kita, siapakah yang nenek moyang, semualah daripada atas sampailah daripada dulu-dulu sampailah ke hari ini. Jadi biar mungkin kita dalam golongan kita tak ada syari macam tu, tapi ada sebagai manusia yang nak mendapatkan nama, yang nak mendapatkan gelaran, yang nak mendapatkan sesuatu perkara dengan dia menasabkan diri dia kepada golongan, maksudnya keturunan-keturunan yang hebat-hebat, sedangkan dia bukan daripada golongan tersebut. Jadi na'udzubillah min dzalik, kita cuba elakkan daripada perkara tersebut. Baik, siapakah mereka yang seterusnya yang tidak dapat mencium bauan syurga? Yang ini pun antara perkara yang penting kepada kaum-kaum wanita, kepada ayah-ayah, kepada abang-abang, kepada semualah. Penting. Kerana apa? Kalau abang-abang, kalau ayah-ayah ni, kita boleh tegur kaum-kaum yang dekat dengan kita, kaum-kaum wanita yang dekat dengan kita, anak-anak dan sebagainya. Kita perlu nasihat lah, bukan tegur, tapi kita nasihatkan mereka supaya mereka menjaga. Kerana apa? Golongan yang tidak dapat mencium bauan syurga yang kelima adalah wanita yang berpakaian tetapi seolah-olah tidak berpakaian. Wanita yang berpakaian tetapi ariyatun, seolah-olah tidak berpakaian. Seolah-olah saya minta maaf saya sebut ya, seolah-olah bertelanjang. Okey, baik. Jadi mereka kaum wanita perlulah menjaga pakaian, perlulah menjaga aurat, perlulah kalau boleh setiap sekali sebelum pergi ke mana-mana, keluar daripada rumah, tengoklah di cermin, tengoklah kita punya daripada atas sampai ke bawah, jaga ataupun tidak pakaian kita, aurat kita, kan, tangan kita, kaki kita, semua kena jaga-jaga. Jadi dari segi aurat, kita banyak kali dengar perlu longgar, jangan jarang, kan, tutup aurat kaki kena tutup, jagalah bentuk-bentuk, kan, sanggul-sanggul semua kita cuba elakkan. Jadi itu dia yang perlu kita jaga. Jadi kelima, untuk kaum wanita sangat-sangat penting. Jangan pernah mengabaikan untuk menjaga aurat dan pakaian. Jadi yang keenam, siapakah golongan yang tidak dapat mencium bauan syurga ini? Adalah mereka yang mewarnakan rambut mereka dengan warna hitam. Okey, baik. Tapi siapakah mereka ini? Mereka yang mewarnakan rambut mereka dengan warna hitam dengan tujuan untuk menipu. Ini dia. Kerana hadis mengatakan apa? Nanti dekat hari kiamat kamu akan jumpa mereka yang menghitamkan rambut mereka dengan warna hitam, dan mereka tidak akan mendapat mencium bauan syurga. Kerana apa? Kerana ada yang mereka ini sudah uban, maksudnya lanjut usianya, tetapi berlagak-lagak seolah-olah muda dengan menghitamkan warna rambutnya. Dia ada hukum hakam lah. Kalau kita nak belajar tentang fiqh ni, kalau bertujuan untuk menipu, kan, dah uban dan sebagainya, tapi dia mewarnakan rambutnya dengan warna hitam, maka hukumnya haram. Dan juga kan hadis mengatakan tidak dapat mencium bauan syurga. Tetapi dalam kita lihat kaedah-kaedah yang lain, masih kita boleh menggunakan warna-warna yang lain. Contoh warna copper, warna burgundy, warna-warna yang selain, warna-warna inai, kan, bukan warna hitam. Kerana apa? Kerana itu yang dibolehkan. Itu sahaja yang dibolehkan. Jadi kalau warna hitam ini
adalah juga kalau kita lihat perbahasan para ulama, kalau contoh seorang wanita nak guna warna hitam tapi yang tu untuk suami sahaja yang nampak, maka dibolehkan. Kan kalau orang lain nampak tidak dibolehkan. Okey. Kalau non muslim tu tak apalah sebab dia orang non muslim kan, tapi kalau kita sebagai seorang Islam tidak dibolehkanlah. Sebab sampai dalam sebuah hadis yang mengatakan ketika mana peperangan, ada seorang sahabat ni rambut dia putih, uban kan, penuh dengan sebab memang diri dia tu uban kan, rambut dia, janggut dia sebagainya semua warna putih. Nabi kata apa? Nabi kata pesan tukar warna rambut itu kepada selain daripada warna hitam. Maksudnya Nabi pesan dekat sahabat tu untuk tukar rambut dia, janggut dia semua selain daripada warna hitam. Maksudnya apa? Boleh inaikan rambut dia selain daripada warna hitam. Supaya apa? Supaya bila mana dia berhadapan dengan tentera-tentera yang kaum kafir yang musuh-musuh, maksudnya apa? Dia nampak gagah, dia nampak berani. Supaya apa? Itu untuk kerja-kerja keselamatan. Sebab apa? Sebab warna uban warna putih, janggut warna putih, itu simbol tua. Jadi kalau contoh mereka pada zaman tersebut dalam peperangan, jadi kalau ada antara mereka yang berjanggut putih, beruban warna putih banyak sangat, maka Nabi suruh mereka untuk mewarnakan rambut selain daripada warna hitam. Okey, baik. Jadi itu dia yang kelima. Siapakah golongan mereka yang keenam yang tidak dapat mencium bauan syurga? Adalah mereka isteri-isteri ataupun kaum para wanita yang isteri-isteri ni yang minta cerai tanpa sebab. Maksudnya mereka yang meminta cerai daripada suaminya tanpa sebab. Tanpa sebab-sebab yang munasabah. Okey, contoh kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Mana-mana isteri yang meminta cerai tanpa munasabah, haram untuknya untuk membau ciuman, untuk mencium bauan syurga. Kenapa? Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, sekarang ini, pada zaman ini, perkara-perkara yang remeh pun, maksudnya yang remeh, yang kecil, sudah meminta daripada suami untuk menceraikan dengan sebab yang tidak munasabah. Okey, kalau kita lihat sebab apa perkara ini berlaku? Sebab ilmu agama tidak didalami dengan sesungguh-sungguhnya, ataupun ilmu tentang alam perkahwinan itu sendiri tidak didalami dengan sebenar-benarnya. Kalau kita lihat kan, ada yang bercerai dengan sebab-sebab yang kecil kan. Allahumma salli. Contohnya, kalau kita belajar betul-betul, seorang isteri boleh minta cerai daripada seorang suami dengan sebab fasah kan. Kita boleh minta fasah dengan suami. Contohnya sebab apa? Yang ni antara sebab yang munasabah yang begini. Apa yang pertama? Contohnya ada masalah dari segi organ lah kan. Masalah dari segi, contohnya dari segi Allahumma salli. Contohnya ada yang masalah dari segi mati pucuk. Yang tu boleh minta fasah. Yang kedua, kalau suami ada kemaluan yang luar biasa. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, kalau suami tidak beri nafkah selama 3 tahun. Okey, yang tu. Yang keempat, kalau suami masuk penjara selama 3 tahun ataupun lebih. Maksudnya kita boleh minta fasah. Yang kelima, jika suami gila. Yang keenam, kalau suami sakit mental, kan, sakit otak. Yang ketujuh, kalau suami papa kedana, maksudnya terlampau miskin. Dan yang ke-8, kalau suami selalu menganiaya, pukul, macam-macam lah yang dibuat kepada isteri sampai isteri ada kesakitan dan sebagainya, maka itulah yang dibenarkan, ataupun itu antara sebab-sebab yang munasabah untuk seorang isteri minta cerai. Jadi kalau boleh, kalau mereka yang selagi mana keadaan yang berlaku dalam masyarakat kita tidak ada yang sebab begini, maka tidak, kalau boleh seelok-eloknya kita bincang, kita cuba rancang bagaimana untuk kembalikan suami kita ke dalam kebaikan lah. Maksudnya selagi mana tidak ada sebegini, selagi itu kita cuba sedaya upaya untuk membetulkannya. Okey, cubalah kaunseling ke apa ke, selagi boleh kita cuba. Jangan benda-benda yang orang kata apa, bukan remeh, penting juga sebenarnya, tetapi selagi mana kita boleh bertahan, orang kata apa, dalam sebuah keluarga itu boleh betulkan sikap-sikapnya, selagi itu kalau boleh kita cuba sedaya upaya untuk betulkan. Usaha dahulu. Kalau tak boleh dah, barulah kita ke arah perceraian. Okey, itu dia antara yang saya boleh kongsikan pada pagi ini tentang
mereka yang tidak dapat mencium bauan syurga. Jadi tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan banyak lagi sebenarnya yang saya boleh kongsikan. Mereka antara yang lainnya yang tidak dapat mencium bauan syurga, banyak lagi yang saya boleh kongsikan, tapi itu antara yang awalnya lah yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan perempuan mengenai mereka, golongan-golongan yang tidak dapat mencium bauan syurga. Tapi na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan dengan diri kita mempelajari apa ilmu-ilmu yang dikongsikan pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat mengelakkan diri kita daripada tergolong dalam golongan mereka yang tidak dapat mencium bauan syurga. Baik, banyak lagi antaranya mereka yang durhaka kepada ibu ayahnya. Mereka yang durhaka kepada ibu ayahnya pun tidak dapat mencium bauan syurga. Kerana banyak sangat dalam ayat Al-Quran, banyak sangat dalam ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa perlu berbuat baik dengan ibu ayah. Kan, jaga ibu ayah, tak boleh berkata keras dengan ibu ayah. Yang tu adalah banyak perintah-perintah daripada Allah untuk kita sebagai seorang anak berbuat baik kepada ibu ayah. Sebab apa? Dalam sebuah hadis daripada Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan manusia yang Allah haramkannya untuk masuk syurga. Bukan setakat cium bauan syurga, tapi haram terus masuk syurga. Siapakah dia? Orang-orang yang suka minum arak. Minum arak. Orang yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu ayahnya. Dan orang yang ketiga adalah suami yang membiarkan kekejian ataupun perbuatan-perbuatan seseorang yang berlaku keji daripada kaum keluarganya. Maksudnya apa? Yang ketiga adalah suami yang dayus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maksudnya 3 golongan ini, selain daripada hadis-hadis yang saya kongsikan sebentar tadi, ini pun 3 golongan yang tidak dapat mencium bauan syurga dan tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Minum arak, orang yang derhaka kepada ibu ayahnya, dan orang yang suami yang dayus, tidak menasihati isteri ataupun ahli keluarganya yang tidak yang mereka ini melakukan perkara-perkara yang mungkar. Okey, baik. Itu dia. Golongan yang pertama adalah golongan yang anak-anak yang durhaka lah. Jadi sebaliknya, apa yang boleh kita buat? Kita cuba untuk menjadi anak yang baik kepada ibu ayah kita. Baik, yang seterusnya minum arak, dan yang terakhir sekali adalah mereka yang dayus. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, InsyaAllah saya boleh sambung nanti, insyaAllah kalau ada kesempatan dan hari saya boleh sambung semula apa yang saya kongsikan pada hari ini, insyaAllah. Jadi subhanallah, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada semua yang mendengar. Mudah-mudahan kita semua, keturunan-keturunan kita dapat dijaga daripada perkara-perkara yang saya kongsikan sebentar tadi. Mudah-mudahan menjadi golongan yang dirindui dan dicintai oleh syurga, kan. Semoga kita ni dekat mana-mana pun, mudah-mudahan syurga sentiasa merindui kita, mudah-mudahan. Jadi terima kasih banyak-banyak yang setia menonton kami hingga ke hujung siaran. Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera, dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini, insya-Allah. Jadi segala yang baik datang daripada Allah, yang silap, yang buruk datang daripada kesilapan diri saya sendiri. InsyaAllah, jika panjang umur, ada kesempatan, kita berjumpa lagi di lain hari. Sama-sama kita doakan antara satu sama lain, dan mudah-mudahan kalau kita dipermudahkan urusan kita, urusan ibadah korban kita nanti juga dipermudahkan, insyaAllah. Jadi insyaAllah ada kesempatan, kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.